Baik saudara, untuk laporan dari Pulau Mutiara Laut China Selatan pula kita bersama Harjay Jack di RTM Labuan. Teruskan Harjay. Terima kasih dia. Majoriti undi yang kecil serta persaingan hebat antara parti bertanding perlu diberi perhatian oleh parti yang meraih kerusi Labuan pada PRU ke-15. Pensyarah UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Dr. Syahrul Nizam Salam berkata ia perlu diawasi dan perlu dilihat sebagai saingan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan. Penyandang mesti mengotakkan manifesto dalam memenuhi persepsi golongan muda yang mahukan pemulihan ekonomi selain kos sara hidup yang berpatutan. Mencerminkan kemahuan anak muda itu sendiri untuk melihat negara kita dapat membangun dari segi pertumbuhan ekonomi. Misal kata kalau kita tengok pertumbuhan ekonomi 8.9% dan meningkat pada suku ketiga iaitu 14.2%. Walaupun peningkatan pertumbuhan ekonomi, kos tidak meningkat, kos sara hidup tidak meningkat, malahan dia semakin meningkat. Ini belum lagi kita kata tentang soal penjanaan pendapatan yang kurang di kalangan anak muda itu sendiri. Mereka berdepan dengan kos sara hidup. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu slot eksklusif bersama di Labuan FM. Agenda memperjuangkan kepentingan orang muda khususnya menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf pendidikan serta kemahiran di Labuan akan dipastikan untuk dilaksana seiring dengan agenda Perikatan Nasional PN. Pengerusi PN Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman berkata mandat diberikan menandakan golongan muda mahukan perubahan dan pastinya suara mereka akan diperjuangkan di peringkat pusat. Kita tidak menjanjikan mereka hanya hiburan, tapi kita menjanjikan mereka peluang-peluang pekerjaan, meningkatkan akademik mereka, skill set kerja mereka. Jadi ini membuatkan mereka tertarik untuk memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Beliau memenangi kursi Labuan dengan majoriti tipis 708 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang meraih 7,416 undi dan penyandang kerusi Labuan dari Warisan Datuk Rozman Isli dengan 7,310 undi serta 3 calon lain. Dalam perkembangan berkaitan dengan pembentukan kerajaan baharu itu nanti, sudah pastinya rakyat mengharapkan ekonomi yang lebih stabil dapat dicapai sekaligus menjana pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh dan berdaya saing. Malah isu-isu yang membelenggu rakyat diharap dapat diselesaikan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Saya harap kerajaan persekutuan nanti boleh turun sendirilah dan melihat macam mana keadaan kami yang di Labuan ni, sebab kami ada masalah yang utama iaitu pasal isu air. Kami selalu tiada air. Memfokuskan kepada peluang pekerjaan, membantu belia dengan cara membuka peluang pekerjaan di wilayah Persekutuan Labuan. Mungkin kita boleh mengutamakan penduduk tempatan dalam pekerjaan tersebut. Industri oil and gas dinaikkan, mungkin boleh dijenamakan semula. Pelancongan di Labuan juga harus diberi perhatian kerana Labuan mempunyai potensi yang tinggi untuk menjadi hub pelancongan di Borneo. Saya berharap kerajaan yang baharu dapat meneruskan bajet 2023 terutamanya seperti bantuan khas kewangan serta dapat memberikan kenaikan gaji terutamanya kepada anggota kumpulan pelaksana. Saya berharap juga agar kerajaan baru nanti akan dapat turun padang untuk melihat sendiri infrastruktur di sekolah dengan menaik taraf beberapa bahagian bangunan di sekolah. PDRM mengingatkan agar tiada pihak cuba menimbulkan perkara yang boleh mengganggu gugat keselamatan dan ketenteraman awam dalam tempoh pasca PRU ke-15 ini. Peringatan Ketua Polis Negara itu sepanjang tempoh pembentukan kerajaan turut disokong Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Ahmad Jawila. Jelasnya kesejahteraan dan ketenteraman di Labuan akan terus dipelihara sepanjang proses ini. PDRM bukan sahaja melaksanakan penguatkuasaan ini sebelum dan juga semasa, tetapi selepas pilihan raya itu sendiri, iaitu pasca pilihan raya, kita masih menguatkuasakan peraturan-peraturan dan undang-undang. Jadi nasihat PDRM kepada semua pihak agar terus mematuhi peraturan dan juga undang-undang agar ketenteraman khususnya di Labuan ini terus terpelihara, terjamin. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Harjay Jack langsung dari RTM Labuan.